Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini merupakan soalan fokus karangan bagi semester 1 2023 dan boleh digunakan untuk pelajar ulangan semester 1 2022 bertemakan integrasi dan perpaduan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, saya akan analisis dahulu soalan karangan semester 1 di mana tajuk yang pertama telah pun kita huraikan sebelum ini iaitu takbir urus, yang kedua integrasi dan perpaduan, target yang ketiga ialah ekonomi dan juga masalah remaja. Tema kali ini ialah integrasi dan perpaduan di mana soalan yang pertama, faktor yang menjadi masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu di Malaysia. Faktor dan juga punca serta sebab mempunyai sedikit jawapan yang berbeza. Okey. Faktor kebiasaannya jawapannya ada 2 patah atau 3 patah. Dia agak pendek berbanding dengan jawapan bagi punca. Okay. Contoh di sini, faktor yang menjadi masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu di Malaysia ialah faktor sosial. Okay. Pendek sahaja. Tetapi untuk jawapan bagi punca yang menjadi masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu di Malaysia ialah sistem pendidikan yang berasingan. So, di sini ada perbezaan dari sudut idea dia. Contoh jawapan bagi faktor yang menjadi masalah ialah faktor sosial, faktor politik, faktor fizikal dan juga faktor ekonomi. Soalan 2 terus nampak kepada langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Kita kena kenal pasti langkah ini dilakukan oleh siapa. Jadi fokus soalan ini, langkah itu dilakukan oleh pihak kerajaan. Antara contoh jawapannya ialah, okey, sebelum itu saya akan tunjukkan dahulu. Soalan ini boleh menjadi strategi kerajaan dalam memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Maksud dia sama seperti soalan yang tadi, menyatu padukan rakyat berbilang kaum. Atau usaha kerajaan untuk menyatu padukan rakyat. Contoh jawapan bagi langkah mengadakan kempen kesedaran mengenai perpaduan kaum. Yang kedua, memantapkan dasar pendidikan. Selain itu, mengurangkan jurang ekonomi antara kaum serta mengamalkan toleransi budaya dan agama. Soalan 3, keinginan memantapkan integrasi nasional dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini dicetuskan oleh beberapa keadaan. Bermaksud, keadaan ialah fokus isu bagi soalan ini. Maksudnya, apa yang berlaku? Apa yang menyebabkan integrasi nasional ini perlu dimantapkan? Itu maksud soalan ini. Selain daripada istilah keadaan, dia boleh juga menjadi punca berlakunya kebangkitan kaum. Bermaksud, kebangkitan kaum ni selalunya merujuk kepada rusuhan kaum lah. Contoh lain, sebab berlakunya rusuhan kaum. Nama lain bagi keadaan, faktor penyebab berlakunya masalah perkauman. Cabaran dalam memastikan perpaduan kaum terjamin. Rintangan dalam memastikan perpaduan kaum terjamin. Satu lagi istilah yang lebih kurang sama dengan keadaan ataupun bawa maksud yang sama dengan keadaan ialah masalah. Mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Perhatikan di sini ada beberapa istilah ataupun fokus isu yang membawa maksud yang sama dengan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar kena tahu kebangkitan kaum, rusuhan kaum, masalah perkauman merupakan benda yang sama. Jadi sekiranya ada soalan yang menggunakan istilah-istilah ini, pelajar boleh menggunakan idea yang sama untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Keadaan juga boleh menjadi sesuatu situasi yang mencetuskan keinginan. Okay? Antara situasinya ialah kurangnya semangat patriotisme, jurang ekonomi yang luas, kurangnya toleransi budaya dan agama, membangkitkan isu sensitif berkaitan dengan perlembagaan Malaysia. Soalan 4, perpaduan kaum memainkan peranan yang penting. Penting merujuk kepada kepentingan perpaduan kaum untuk menjamin keamanan negara. Di sini, tiada keyword bagi kombinasi 1 tambah 4, tetapi perhatikan ayat ini betul-betul. Bermaksud, salah satu kepentingan perpaduan kaum ialah untuk menjamin keamanan negara. Bermaksud,
Menjamin keamanan negara menjadi satu daripada idea. Soalan ini boleh menjadi impak positif perpaduan kaum. Manfaat yang diterima jika semua kaum bersatu. Kebaikan perpaduan kaum. Contoh jawapan bagi fokus isu ini ialah menjamin keamanan negara, idea wajib. Untuk yang pertama, menjamin perkembangan ekonomi yang pesat, meningkatkan imej negara serta mengekalkan kestabilan politik. Untuk soalan yang kelima berkaitan dengan pihak yang berperanan untuk memupuk perpaduan kaum di negara ini. Peranan yang pertama ialah peranan sistem persekolahan, merupakan idea wajib bagi soalan ini. Disebabkan dia ialah sistem persekolahan, pelajar kena kenal pasti penggunaan pihak ataupun peranan yang mana satu yang lebih cantik. Contoh kalau sistem persekolahan kita menggunakan istilah peranan, bukannya pihak sistem persekolahan. Sebabnya pihak ni lebih kepada orang atau manusia. Pihak yang kedua ialah pihak ibu bapa dan penjaga, pihak kerajaan dan pihak masyarakat. Soalan yang keenam adalah medium yang digunakan untuk meningkatkan perpaduan kaum. Antaranya ialah aktiviti core curriculum. Aktiviti core curriculum dapat meningkatkan perpaduan dalam kalangan murid berbilang kaum di sekolah. Jadi, soalan ini menyatakan bahawa bagaimana aktiviti core curriculum dapat meningkatkan perpaduan kaum. Istilah lain yang boleh digunakan ialah pendekatan menerusi core curriculum dalam memupuk perpaduan kaum. Bagaimana aktiviti core curriculum membantu perpaduan kaum dalam kalangan murid? Penglibatan murid dalam aktiviti core curriculum membuka minda ke arah integrasi. Integrasi bermaksud perpaduan lah. Aktiviti core curriculum ini melibatkan kaum yang berbeza, memupuk semangat setia kawan, melahirkan semangat kerja berpasukan serta memupuk semangat toleransi. Kalau tadi mediumnya ialah core curriculum. Soalan yang ketujuh, mediumnya ialah pendidikan. Jadi, pendidikan ini sama seperti tadi juga, di mana pendekatan menerusi pendidikan dalam usaha memupuk perpaduan kaum, bagaimana pendidikan membantu membina perpaduan kaum dalam kalangan murid. So, jawapan yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama melalui aktiviti core curriculum, memperkasakan sekolah kebangsaan serta menggunakan sukatan pelajaran yang seragam. Soalan yang ke-8, perpaduan dan integrasi nasional adalah asas kepada pembinaan negara bangsa. Pelbagai kesan akan berlaku jika perpaduan dan integrasi tidak menjadi amalan masyarakat. So, di sini menunjukkan kesan buruk sekiranya integrasi nasional tidak diamalkan. Istilah kesan sama maksud dengan implikasi yang bakal berlaku. Impak negatif, kesan buruk. Jadi, contoh jawapannya ialah keharmonian masyarakat akan terjejas, kedaulatan negara tergugat, imej negara tercalar, kestabilan politik tergugat. Jadi, ini adalah kesan buruk sekiranya tiada perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Soalan 9 menceritakan tentang bagaimana rakyat dapat merealisasikan hasrat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Bermaksud, ini ialah peranan rakyat. Peranan rakyat yang pertama mematuhi undang-undang negara, mengamalkan nilai murni, menjalankan aktiviti secara bersama serta memahami dasar negara. Okey, sebelum ni kita ada peranan sistem persekolahan, peranan rakyat, dan soalan yang ke-10 ini ialah peranan ibu bapa untuk memupuk sikap bersatu padu dalam kalangan generasi muda. Generasi muda ni boleh merujuk kepada anak-anak mereka lah. Peranan ibu bapa. Okey, nama lain bagi istilah ini ialah generasi muda saya tukar kepada anak-anak atau remaja. Tanggungjawab ibu bapa. Perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk sikap bersatu padu dalam kalangan kanak-kanak. Jadi ini antara soalan-soalan yang lebih kurang sama maksudnya dengan soalan nombor 10 ini.
Ibu bapa menjadi suri teladan kepada generasi muda, mendidik generasi muda menghormati adat dan budaya kaum lain, mendorong generasi muda melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan, menggalakkan generasi muda menyertai aktiviti core curriculum. Soalan yang ke-11 pula. Macam mana aktiviti kemasyarakatan ini dapat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu? Aktiviti kemasyarakatan. Nama lain bagi istilah-istilah yang dinyatakan sebelum ini ialah pendekatan menerusi aktiviti kemasyarakatan dalam usaha memupuk perpaduan kaum. Bagaimana aktiviti kemasyarakatan membantu membina perpaduan kaum? Antara jawapannya ialah penubuhan rukun tetangga, melaksanakan aktiviti gotong royong, mengadakan rumah terbuka, mengadakan hari keluarga. Secara ringkas, tema bagi integrasi dan perpaduan dia akan keluar dalam beberapa keadaan. Contoh soalan yang pertama berkaitan dengan impak negatif atau kesan buruk sekiranya integrasi nasional ini diabaikan. Contoh keadaan yang kedua ialah cabaran, masalah, halangan, faktor, sebab, punca atau keadaan untuk mengukuhkan perpaduan. Keadaan yang ketiga ialah kepentingan, faedah, kelebihan, manfaat, impak positif atau kesan baik integrasi nasional. Contoh soalan yang seterusnya ialah perkara yang menjadi medium untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Dalam soalan ini saya membincangkan tentang pendidikan, aktiviti kemasyarakatan, aktiviti core curriculum. Boleh juga menggunakan medium sukan ataupun program-program yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan untuk memupuk perpaduan. Jadi, study lebih sikit benda yang berkaitan dengan medium yang boleh mengukuhkan perpaduan kaum. Tema ini juga boleh keluar dalam bentuk peranan pihak tertentu untuk memupuk perpaduan kaum. Dalam soalan-soalan yang telah pun dinyatakan sebelum ini, kita bincangkan tentang peranan ibu bapa, peranan rakyat. Jadi, ada juga peranan dari pihak sekolah, kerajaan, masyarakat dan juga media massa. Jadi, dia boleh keluar dalam bentuk seperti ini. Seterusnya, langkah, cara, usaha, kaedah, strategi untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Jadi ini semua merupakan antara fokus isu yang berkemungkinan boleh keluar dalam tema integrasi dan perpaduan. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk tema yang ketiga iaitu ekonomi. Terima kasih.